Okay, hari ini kita akan masuk kepada program aktivasi kita. Soalan nombor 1 kita kat sini. Kalau kamu tengok, saya zoom ke, nampak ke ni? Dia nampak kan? Saya zoom sikit lagi. Tom. Lagi zoom. Satu, yang ni mudah aja soalan nombor 1 ni. Topik pertama ini adalah fungsi. Topik yang pertama sekali. Jadi nombor 1 kat sini kita tengok diberi fungsi H. Terus tukar dalam bentuk kurungan. Okay. Sama dengan 5/3x tolak 2. X tak sama dengan K. Marajin, itu kita buat yang ni ya? Bukan cikgu, yang lain. Tapi lebih kurang tu ya? Kan? Saya tengok macam lebih kurang. Okay. Jadi A kat sini adalah cari nilai K. Jadi kat sini kalau kamu tengok nilai K, dia melibatkan syarat kat sini. Syarat ni macam mana boleh berlaku? Kenapa dia bagi tahu syarat ni? Kan syarat ni berlaku, kamu kena ingat dalam matematik kita ada beberapa nilai yang kita panggil dia tidak tertakrif. Tidak tertakrif. Ada beberapa nilai tidak tertakrif Salah satu nilai yang tidak tertakrif adalah kita panggil dia pembahagian dengan kosong, division by zero. Jadi apa-apa nombor yang kita bahagikan dia dengan kosong, apa-apa nombor kita bahagikan dengan kosong, jawapan dia adalah kita panggil dia undefined. Tidak tertakrif. Nampak? Kalau kamu tekan kalkulator pun tak kira, dia akan bagi bad error. Dia akan bagi error. Apa nombor kita bahagikan dengan kosong, kita akan dapat tidak tertakrif. Dan satu lagi, punca kuasa, nombor dalam ni negatif pun sama juga. Punca kuasa nombor negatif pun sama juga. Kita anggap dia sebagai apa? Tidak tertakrif. Yang ni yang standard, yang biasa lah kita dapat. Yang biasa kalau kamu dapat benda ni. Kan? Sama tak cerita dia kalau kita tengok macam kamu ambil kalkulator, kamu boleh try lah. Kan? Contoh kita ambil cerita dia. Apa-apa nombor punca kuasa 2 negatif 2. Memang dia akan beritahu make error. Maksudnya tidak tertakrif. Okay, dalam konteks soalan ni, benda ni, syarat ni hanya berlaku kalau fungsi kita ada pecahan. Bila fungsi ada pecahan, dia kata X tak boleh sama dengan K. Kenapa tak boleh sama dengan K? Sebab kalau nilai X ni adalah nilai K ni, bawah ni akan jadi kosong. Itu case dia. Jadi macam mana nak cari K? Nilai K tersebut adalah satu nilai yang mana menjadikan bawah ni kosong. Itu nilai K. Jadi cara kita buat, kita terus saja gantikan 3x ni dengan K tolak 2 sama dengan kosong. Sebab kita akan bagi tahu dia tak boleh kosong. Kan? Jadi kita terus buat je 3k sama dengan 2, k sama dengan 2/3. Kan? Jalan kerja dia kan kamu ingat, kamu pernah buat. Tapi kadang-kadang kenapa? Kali ni kita cerita kenapa benda tu berlaku. Okey? Itu yang pertama. Soalan nombor nombor 1 lagi, masih lagi B kan? B soalan dia minta apa? Image bagi 4. Image bagi 4. Okey. Yang ni kamu ingat dalam topik fungsi ada dua perkara. Iaitu kita tengok ada fx. And fx ni sama dengan contoh saya bagi kat sini ax campur b. Maksudnya apa-apa boleh jadi lah kat sini kan. Jadi kat sini x ni ini adalah objek. Objek. Okey. Fx keseluruhan ni ini adalah image. Image. Jadi fx sama dengan ni, maksudnya keseluruhan ni juga adalah image. Itu cerita dia. Jadi soalan dia bila dia minta image bagi 4, maksudnya 4 ni adalah apa? Objek. Kalau dia minta image, dia kena bagi objek. Kalau dia minta objek, dia kena bagi image. Sebab dua benda tu dah, image objek, image objek. Jadi jawapan kita image bagi 4 adalah H4. Nampak? H4 adalah 5/3 kali 4 tolak 2. Dapatlah jawapan kita 5/12 tolak 2, 10 sama dengan 1/2. Ini adalah image bagi 4. Okey.
C pula objek bagi 2. Terbalik cerita dia. Dia minta objek bagi 2 pula. Jadi kalau macam tadi, kalau dia minta image, dia bagi objek. Dia minta objek, dia bagi image. Jadi objek bagi 2, kita nak cari X. Macam mana nak buat? Jadi 2 ni siapa? 2 ni adalah fx. Jadi ambil persamaan ni balik, hx, ni fx ni sebab fungsi lah. Ikutlah cerita dia apa. Kalau hx kita tukar kan. Jadi 2 sama dengan 5/3x tolak 2. Selesaikan algebra ni, naikkan ke atas, darab akan jadi 6x tolak 4 sama dengan 5. Pindah sebelah, 6x sama dengan 5 campur 4 akan dapat 9. Maka x sama dengan 9 bahagi 6 akan dapat 3/2. Siap. Okay, dan biasanya soalan macam ni, walaupun simple macam ni, dia ada A, B, C, markah dia 5 markah. Okay, boleh faham kan? Bahagian pertama, penentu, ada syarat tertentu. Kemudian yang ini apa? Cerita pasal image dan objek. Okay, kita pergi pada soalan nombor 2 pula. Tengok soalan nombor 2. Boleh zoom lagi? Boleh zoom lagi ni. Kita zoom lagi. Tu je. Okey. Pergi. Tengok. Dulu kalau kelas bersemuka, lepas saya mengajar, saya mengajar macam ni juga dalam kertas juga sebab kita pakai projektor kan. Dan bila habis mengajar, ada ramai pelajar berebut nak ambil kertas ni. Senang, tak payah salin nota. Dia ambil kertas saya je. Kan, lepas tu dia buat buku. Nombor 2. Okey. Nombor 2 kat sini, rajah menunjukkan satu graf Y sama dengan fx. Saya tarik dulu, lebih kurang gambar rajah tu selukis semula kan. Ni kamu akan nampak bentuk dia. Gitu. Sini dia bagi 7. Dekat tengah-tengah ni adalah 3. Dekat ujung maksimum dia 5. Pintasan Y dia -4. Bawah sekali ni adalah -11. Okey. Ini dia bagi tahu fx. Sini adalah dia punya x. Rajah menunjukkan satu graf y sama dengan fx. Tentukan domain. Tentukan domain. Okey. Domain ni maksudnya apa? Yang ni kalau jenis macam ni dia bagi graf, kita bagi dalam bentuk julat. Domain. Domain kat sini adalah domain. Cerita dia pasal paksi X. Kodomain. Kodomain cerita dia pasal paksi Y. Jadi domain secara ringkasnya cerita pasal kiri kanan. Kiri kanan. Had dia. Had dia terhadap kiri kanan. Kodomain dia cerita pasal apa? Atas bawah. Atas bawah. Dia nak domain dengan kodomain di sini kan. Okey. Saya akan letak dia punya domain kat situ. Domain dia kita tengok kat sini adalah X. Contoh kan. X berada di antara 0 dengan 7. Nampak? Ini dia punya domain. Okey. Kodomain dia pula adalah fx. Fx pula berada di antara mana? Paling rendah sekali -11. Paling tinggi adalah 5. Macam tu je cerita dia. Okey. Kalau domain dengan kodomain. Untuk graf macam ni dia bagi, kodomain dengan julat adalah benda yang sama. Katakan soalan jumpa, dia tanya apa? Cari julat untuk fx. Pun macam ni juga. Julat untuk fx benda yang sama. Macam ni juga kita buat cerita dia. Okey. Ini sama ni. Kena ingat domain kiri kanan, kodomain atas bawah. Siapa paling tinggi, siapa paling rendah. Bukan kita samakan kosong dengan -4, kita tak salah. Dia bukan samakan. Dia tengok paling kiri, paling kanan, paling atas, paling bawah. Okey. Soalan nombor 2. Boleh Tak ada soalan Tak ada soalan, saya terus ni. Sebab kita banyak soalan ni. Nombor 3. Boleh buat kat sini. Tarik dulu kertas. Nombor 3 pula, kalau kamu tengok cerita dia,
Diberi fungsi Gx tukar kepada bentuk kurungan sama dengan 3x campur Q. Dan dia bagi kat situ apa? G negatif 1x sama dengan Px campur 4/3. Cari nilai P dan Q. Cari nilai P dan Q. Ini kita panggil dia, konsep teknik yang saya gunakan adalah kita panggil dia samakan. Samakan dan bandingkan. Samakan dan bandingkan. Maksudnya apa samakan? Kalau yang ini G songsang, bawah ni kita kena ada benda yang sama. Benda sama maksudnya, kita kena tukar salah seorang bagi jadi sama. Contoh G ni saya tukarkan jadi songsang. Maka benda tu akan jadi benda yang sama. Jadi contoh kat sini kita buat songsang. Jadi songsang adalah macam mana? Congak je. G negatif 1x sama dengan mula dengan x. Kemudian Q pindah dulu. Tolak dengan Q. Kemudian bahagi 3. Bila bahagi 3, kita tengok orang sebelah ni ada 2 orang. Biasanya pelajar akan buat macam tu. Dah tak sama level. Jadi apa, kita kena pecah lah. Sebab ni 2 orang, ni seorang, kita kena pecah. Yang ni akan jadi x/3 tolak dengan q/3. Baru kita boleh bandingkan. Itu namanya samakan dan bandingkan. Bila kita bandingkan, kita compare ni, kamu akan nampak sendirilah. Yang x ni dengan ni. Jadi kesimpulan kita kat sini iaitu apa? P sama dengan 1/3. Nampak? Bandingkan saja. Dia bandingkan saja. Okey? Seorang lagi siapa? Yang ni. Yang tak ada X pula. Ni dengan ni. Nampak? Yang ni apa? Negatif Q. 3 dengan 3 sama, tak tengok dah. Negatif Q sama dengan 4. Kalau negatif Q sama dengan 4, maksudnya Q sama dengan negatif 4. Dia simple je. Ini songsang. Songsang kena lajulah buat. Songsang simple-simple ni linear memang senang lah. Paling senang linear. Kita ambil orang yang selain pada X dulu, baru tepi X. Tambah tolak baru darab bahagi. Tambah tolak baru darab bahagi. Tambah tolak baru darab bahagi. Itu cara buat songsang. Okey. Kita terus pergi dekat soalan B. G3. Bonus. Kita dah ada Q. Mana Q kita? Negatif 4. Jadi, Gx kita adalah sama dengan 3x tolak 4. Tulis dulu. Baru boleh buat G3. Baru cantik kita buat G3. Jadi, G3 kita adalah sama dengan 3 kali 3 tolak 4. Dapat 9 tolak 4, 5. Selesai. Sekejap saya buat. Okey, yang susah sikit itu je. Tapi tak susah mana pun. Susah sikit je, tapi tak susah mana pun. Iaitu yang C ni G songsang G3. Nampak? Sebenarnya dalam keadaan macam ni, soalan ni dia ada 2 cara kita buat. Satu, pelajar tu buat ikut betul-betul G songsang G3 masuk ni. Dia buat gubahan terus dapat. Okey. Satu lagi, saya pernah cerita kalau pelajar ingat dalam kelas, saya cerita, kalau G songsang jumpa dengan G, mati. Dia tak boleh jumpa F dengan G songsang, F dengan F songsang, G dengan G songsang tak boleh jumpa. Jadi jawapan ni kita boleh congak. Jawapan dia apa? Ni mati tinggal 3 je. Macam tu. Nampak? Kan? Tapi kalau cara panjang ni kita pergi buat balik benda ni. G3. G songsang G3 kita 5. Masukkan. Jadi G songsang 5. Okey? Mana G songsang kita? G songsang kita yang ini. Jika kita gantikan X dengan 5. Jadi P kita adalah 1/3. 1/3 kali dengan 5. Kemudian campur dengan 4/3. Jadi kita akan dapat tu 9/3 dapat 3. Buat kerja panjang je cerita dia. Nampak? Sama. Jadi kalau kamu jumpa, tak kisahlah jumpa siapa. F songsang 2. Apa jawapan kita? Ni jumpa mati. Tinggal 2. Macam tu. Nampak? Dia tak boleh jumpa dengan dia punya songsang.
Satu fungsi kalau digubahkan bersama dia punya songsang, maka meninggallah dia. Okey? Itu nombor 3. Boleh ya? Kalau ada soalan tanya terus Banyak ni. Baru nombor 3. Terus pergi dekat soalan seterusnya. Kita tengok nombor 4 pula. Ni Akram. Cikgu tu nama Akram. Okey, kecilkan balik. Ting. Okey, tengok nombor 4 Nombor 4. Nombor 4, rajah 4 menunjukkan sebahagian daripada graf fungsi. Graf fungsi apa dia bagi? G X sama dengan modulus 3X. Apa tu? Nampak? Tolak C. Okey. Graf pula dia bagi kat tepi ni. Saya lukis mula kat tepi ni. Straight. So, pantul. Ting. Dekat 3. 2. Sini apa ni? Negatif 2. Okey. Tapi dia tak bagi Y. Okey, dengan keadaan okey, tak apa. Nilai C. Nilai C. Nilai C. Ni dia tak bagi Y ni. Patutnya dia kena bagi Y kita ni. Tak apa. Kita ada satu koordinat kat situ, kita boleh pakai. Okey. Jadi kat sini, GX, yang koordinat yang ada ni seorang aja. Lain tak ada. Dia seorang aja saya ada. Itu kat sini saya ada koordinat dia adalah 20. 20. Jadi saya akan kira C dia berapa. Kita just gantikan saja, iaitu yang ini adalah kita punya X, yang ini adalah kita punya Y. Dan Y kita adalah GX. Kita just masukkan saja ke dalam ni. Maka kalau yang ini kosong, sama dengan modulus. Nampak? Sekejap. Sambung balik. Kacau betul ucuk ni. 3X. Saya masukkan sini. 3, 2 tolak dengan C kat sini. Jadi modulus bila kita buka, dia jumpa dengan kosong. Dia tak ada efek. Sepatutnya modulus bila dia pindah sebelah, dia akan hasilkan dua jawapan. Seorang positif, seorang negatif. Tapi sebab dia jumpa dengan kosong, kosong kata aku tak ada negatif, aku tak ada positif. Aku kosong. Okay? Jadi dia tak ada efek, itu yang tinggal 6 tolak C sama dengan kosong, maka C sama dengan 6. Itu yang pertama. Okay. Julat nilai X dengan keadaan GX lebih kecil daripada 3. Dia kata GX lebih kecil daripada 3. Maksudnya apa? Ni. Julat dia GX lebih kecil daripada 3. Okay. Jadi kita tengokkan itu. Bila kita dah dapat C, maka kita akan dapat fungsi ni. Fungsi yang sebenar ni. Maka fungsi yang sebenar kita adalah GX sama dengan modulus tu 3X tolak 6. Okey, soalan minta aku julat nilai X dengan keadaan GX lebih kecil pada 3. Kat mana dia punya lebih kecil pada 3? Julat maksudnya apa? Kena ingat julat. Julat maksudnya adalah daripada paling rendah siapa ke paling tinggi. Paling rendah ke paling tinggi siapa? Kan? Jadi paling rendah kita siapa? Paling rendah kita kosong. Paling tinggi, dia kata kalau lebih kecil pada 3, ni tak kisahlah macam mana lebih kecil ke 3, sampai sini pun dia tetap naik sampai tak tahu bila, sampai besar. Kan? Ini maksudnya graf ni akan terus sampai ke infinity. Jadi jawapan kita, julat kita adalah apa? GX. Okey, julat nilai, saya salah baca soalan ni. Julat nilai X, Surat nilai X dengan keadaan GX lebih kecil daripada 3. GX lebih kecil daripada 3, saya kena cari kejap. GX lebih kecil pada 3, maksudnya modulus 3X tolak 6 lebih kecil pada 3. Jadi saya akan pindahkan kat sini, akan jadi 3X. Salah baca soalan. 3X tolak 6
lebih kecil daripada 3. Dan satu lagi adalah 3x tolak 6 lebih kecil daripada negatif 3. Okey, sini saya akan dapat 3x 9. X lebih kecil daripada 9. 3x lebih kecil daripada 3. X lebih kecil daripada 1. Cikgu. Ya. Yang Siap, 3x lebih kecil daripada 9 tu betul cikgu? Mana? Ni? Bukan 3 cikgu. Ya Kasmi. Betul. 9 bagi 3 saya tak bahagi pula. Berapa? 3. Bukan cikgu. 3. Sorry. Jadi jawapan kita kat sini adalah X lebih kecil daripada 1 dan 3. X kecil 3. Sekejap. Saya silap buat ni. Ni saya salah buat simbol silap. Dia kalau 3 kat sini maksudnya GX 3, kalau sini contoh saya buat 3. Dia akan jumpa dekat 1 dan 3. X1 dan X3 dia akan dapat nilai dia 3. Iaitu kalau kita buat macam ni. Contoh garis dia 3, kita garis. Okay. Jadi kita akan dapat kat sini 3. Jadi kat sini akan dapat apa nilai dia? Sini akan dapat 1. Sini akan dapat 3. Macam tu keadaan dia. Jadi dia nak julat nilai X ni saya buat salah. Dia kena buat nilai biasa je. Tak boleh pakai kertas samaan ni, tak boleh buat. Okey. Ni cup lah telefon ni. Alah, tengah sedap nak ajar. Dia telefon. Lupa habis. Ni kita buat benda sama buat. Cuma kat sini jalan kerja dia salah. Saya pakai inequality. Maksudnya kita kena buat ni dulu. Buat GX sama dengan modulus 3X tolak 6. Lepas tu saya akan buat yang ni dulu. Macam ni. Bila dia kata 3, saya akan jadikan dia macam 3 modulus X tolak 6 sama dengan 3 dulu. Bila kita buat sama, dia akan dapat sama. Kita akan dapat X sama dengan 3 dan X sama dengan 1. Saya tanda kat sini. Kemudian, dia kata GX dia nak bawah. Bawah maksudnya kita akan ambil kawasan di sini. Ini kawasan berlaku, kawasan bawah. Bawah 3. Sebab dia kata GX kurang pada 3. Kurang pada 3, jawapan kita adalah X berada di antara 1 dan 3. Macam tu. Okey. Kalau katakan soalan dia tukar sikit. Dia kata kat situ, soalan dia kata GX lebih besar daripada 3. Kita buat jalan kerja sama juga. Tapi bila dia nak lebih besar, jawapan kita akan jadi kawasan yang terlibat. Kita panjangkan. Lebih besar kawasan yang terlibat adalah kawasan ni. Kawasan ni dan kawasan ni. Ini kawasan yang terlibat kalau dia minta lebih besar. Okay, jadi kalau lebih besar, jawapan kita adalah X lebih kecil daripada 1 dan X lebih besar daripada 3. Maksud kawasan ni ke sini dan ke sini. Sekarang soalan minta lebih kecil daripada 3. Jadi kawasan dia setakat ini sahaja. Boleh faham? Okay. Ada soalan tanya dulu sebab silap saya. Saya silap tadi. Boleh ke? Okey? Boleh. Okey Dia terus pergi nombor 5. Nanti kamu masuk kelas English, nanti kamu marah cikgu esok. Okey? Dia tak percaya saya bagi tahu saya ada kelas. Gan. Okey. Tengok nombor 5 kat sini. Nombor 5, rajah menunjukkan graf Y sama dengan GX. Nah, ambil dia bagi graf. Graf apa tu?
Ini graf kubik. Dia datang macam tu, dia pusing sini, dia pusing balik. Ambil. Tentukan sama ada graf adalah satu fungsi ataupun tidak. Berikan alasan anda. Berikan alasan anda. Satu fungsi tidak. Okey, sekarang kita tengok cerita dia kan. Fungsi ataupun tidak. Ataupun tidak. Macam mana cerita fungsi ni? Kan? Fungsi ni hanya berlaku kalau yang pertama 1:1. 1:1. Maksudnya apa? Satu objek, okay? Kemudian satu image. Satu objek, satu image. Fungsi. Okay? Satu lagi, boleh tak berlaku satu objek kita akan dapat dua image. Dia tak boleh. Kan? Fungsi tak boleh macam tu. Kan? Tapi dia boleh jadi dua objek pergi ke image yang sama. Nombor dua, boleh berlaku banyak ke satu. 1:1, banyak ke satu, baru dia akan jadi satu fungsi. Kan? Jadi lawan dia apa? Satu ke banyak. Dengan apa? Satu lagi, banyak ke banyak bukan fungsi. Okey? Jadi macam mana kita nak test benda ni? Kita nak test ni kita guna apa? Kalau fungsi satu maksudnya 1:1, satu ke banyak maksudnya apa? Satu objek, satu image. Banyak objek pergi satu image. Jadi image dia kena satu saja. Kan? Jadi paksi Y dia satu saja. Maksudnya kalau paksi X kita adalah objek, jadi kita letak X dekat objek, objek hanya boleh pergi kepada satu image. Contoh macam ni tengok. Adakah ini fungsi? Jawapan kita tidak. Kenapa? Bila saya letak dekat sini, dia kena dekat satu, dua, tiga. Tiga tempat tak boleh. Maksudnya ini satu paksi X. Saya letak ni paksi X. Paksi X maksudnya bila kita letak paksi X, maksudnya dia hanya boleh kena dekat satu saja tempat. Kalau kena dekat satu tempat macam ni. Kalau setakat ni je dia bagi, ini masih lagi fungsi kat sini. Kalau dia kata julat di sini, ini boleh kira. Tapi kalau graf macam ni sebenarnya tak boleh sebab dia tak boleh bertemu kat sini. Dekat sini je dia dah case. Dia bukan fungsi sebab apa? Satu objek ada tiga image. Kan? Kita panggil ini adalah jenis apa ni? Satu ke banyak. Satu ke banyak. Dia tak boleh. Jadi dia bukan fungsi. Jadi untuk jawapan untuk soalan nombor 5 ni, jawapan kita adalah bukan fungsi. Bukan fungsi. Dia kata apa? Berikan alasan anda. Kita panggil dia dengan menggunakan ujian garis mencancang. Garis mencancang ni, ujian garis mencancang, garis tegak ni. Nampak? Dia tak boleh kena pada dua tempat. Kalau kena dua tempat, dia bukan fungsi. Sebab tu kalau kamu tengok garis lurus. Kalau garis lurus macam ni. Ni fungsi. Nampak? Ni adalah fungsi. Dia kena satu tempat je. Kalau lagi apa? Macam ni. Nampak? Satu objek hanya satu image ni. Fungsi. Ini adalah fungsi. Ini bukan fungsi. Kita tak ada. So, okey. Itu soalan nombor 5. Kita pergi pada ya. Kalau bentuk dia bentuk amplitude je. Amplitude je, amplitude je. Macam bentuk gelombang, macam bentuk M. M banyak. Macam ni, macam ni. Macam tu je. Macam ni kena letaklah. Kena bercacang. Fungsi ke tak? Dia jadi banyak ke satu kan cikgu? Tak ada. Cuba tengok. Dia jadi apa? Boleh jadi apa? Banyak ke satu, betul? Banyak ke satu boleh. Banyak ke satu. Itu boleh, tak ada masalah. Dia tak boleh satu ke banyak. Dia tak boleh belah kanan ni jadi banyak.
Dia macam fungsi ni macam ni. Kamu tengok kat cermin, kan? Kamu tengok dekat cermin, tiba-tiba kamu nampak ada 2 orang lah itu. Kacau. Image kamu 2. Nampak? Boleh jam cerita dia. Dia tak boleh. Dia objek tak apa. Contoh saya bagi. Dia boleh jadi keadaan dia F1 sama dengan 5. Kamu buat lagi satu, F2 pun sama dengan 5 juga. Mungkin F bukan 2 dah, dekat-dekat tak boleh. Mungkin F 8 ke jadi 5 kat situ lah. Cerita ni boleh berlaku. Kan? Objek berbeza dapat image yang sama. Yang tak boleh berlaku, F1 tiba-tiba dapat 2 jawapan. Sudah. Dia kacau itu. Nampak? Dia tak boleh satu objek ni dapat 2 image. Dia tak boleh. Okey je cantik. Boleh Okey. Yang ni ada cerita dalam buku teks kamu awal-awal tu fungsi tu. Kan? Boleh kamu rujuk tengok dah. Kalau saya salah atau nanti bagi tahu balik saya kan. Saya ingat-ingat lupa. Tapi saya rasa ni dah cerita dia. Okey. Kita pergi dekat nombor 6 pula. Nombor 6 pendek je cerita dia ni. Nombor 6 kat sini. Diberi fungsi hx sama dengan 2x tolak 3 dan fungsi gubahan gh x sama dengan 2x campur 1 per 2. Cari g. Yang ini yang paling hebat pun ni. Yang ni paling hebat dah nak cari g. Ya, saya akan gunakan satu teknik. Teknik, mungkin kamu ada cara lain. Tapi cara saya macam ni simple je. Kalau dia bagi macam ni, simple je. Satu single, satu double. Kan? Contoh. Kalau nak cari G, kita tengok G dulu. G nak cari kat mana? Dekat sini. Sini ada G. Jadi sini kita akan buat GH. Kemudian kita matikan H. Ingat tadi saya ajar kamu. Macam mana nak matikan H? H akan mati kalau dia jumpa dengan dia punya songsang. Macam ni. Ini formula kita. Dia bagilah macam mana pun. Dia tak ada masalah. Contoh, dia bagi H, dia bagi GH. Dia minta apa? Dia minta G juga. Macam tu. Sama juga kita buat. Kita buat G sama dengan, ni sama lah cerita dia. Tak ada beza. Okay, sekejap. HG. Okay. Dia bagi H, dia bagi HG. Dia minta G juga. Okay, tak apa, tak ada masalah. Kita buat HG. Tapi kita nak matikan siapa? H. Kita akan letak H songsang belah sini. Jadi yang ramai ni akan duduk dalam kurungan. Sebab sistem fungsi, apa fungsi pun, dia mesti yang belah kanan akan duduk dalam kurungan. Itu namanya fungsi gubahan. Jadi dia bagi macam mana pun, kalau guna cara ni, dia tak ada masalah. Kita guna sistem, kita panggil teknik formula je. Contoh macam soalan ni, inilah formula yang kita buat. Jadi kita nak buat, nak cari G, kita kena buat apa? GH gubahan dengan H songsang. Jadi kena cari H songsang dulu. Hx sama dengan 2x tolak 3. Jadi H negatif 1x, kita buat mulakan dengan x, tambah tolak dulu, campur 3, kemudian bahagi 2. Yang ini namanya fungsi gubahan. H songsang masuk dalam GH. Macam mana H songsang nak masuk dalam GH? Kita kena masuk dekat tempat X dia. Jadi saya akan buka situ 2, buka, tambah 1 per 2. Kenapa saya tulis semua dulu? Takut terlupa, tertinggal 2 ni, tertinggal 1 nanti. Baru kita masuk. Siapa masuk? H songsang masuk. Mana H songsang ni? Kita masuk. X tambah 3 per 2. Dan kamu akan nampak soalan ni sebenarnya dah simple dah. Sebab apa? Ni dengan ni mati. Yang tinggal apa? X campur 4 per 2. Siap. Dia boleh bagi macam mana soalan pun tak ada masalah. Kita boleh olah dengan menggunakan 2 ekor formula ni. Sama ada kat depan atau ke belakang tak ada masalah. Yang penting kurungan dia mesti kat belakang. Buatlah macam mana pun. Boleh nampak? Boleh faham? Boleh juga, boleh. Boleh dia yang susah jadi macam mana? Susah bila dia pecahan dua-dua. Dua-dua dia bagi pecahan, memang panjang cerita dia sikit. Dia susah sikit bila dia masuk dalam pecahan.
Okey. Saya tunjuklah takut kat exam kau masuk nanti. Pecahan saya buat. Macam mana soalan kalau berlaku dua-dua pecahan? Iaitu saya bagi kat sini HX sama dengan, saya bagi kat sini 5X campur 2. Contohlah. Kemudian kat sini, contoh soalan ni, saya bagi GH. Lebih kurang soalan ni. Cuma saya nak buat kat sini, dia belah sini dia adalah 3X campur 1, 2X tolak 5. Dia bagi macam ni. Fungsi dia. Ini yang problem kadang-kadang pelajar sangkut nak buat. Bila melibatkan pecahan. Jalan kerja dia sama je. Soalan suruh cari apa? G. Jadi GX adalah sama dengan formula kita GH matikan H. Okey. Jadi H longsang kita boleh congak. Congak kita tengok ni. Mulakan dengan X. Tambah tolak dulu. Kemudian bahagi 5. Tapi masalah dia bila nak masuk, dia masuk pada 2 tempat. Tak ada masalah. Sebab kita guna sistem buka ni senang. 3 buka tambah 1 per 2 buka tolak 5. Masukkan saja dia orang ni. Kita akan dapat situ X tolak 2 per 5 dan X tolak 2 per 5. Okey, macam mana kita nak hapuskan 5? 5 ni nak hapus simple je. Kita pas saja kat orang sebelah. Ni bagi je kat sini. Ni bagi kat sini. Mati lah dia. Itu je cerita dia. Dalam kerja dia. Jadi jawapan dia akan jadi apa? Jawapan dia akan jadi kat sini. 3X tolak 2 tambah 5 per 2X tolak 2 tolak 25. Nampak tak habis lagi ni kena kembang. Jawapan akhir akan jadi 3X boleh congak. Negatif 6 tambah 5. Negatif 1. Yang ni bawah akan jadi 2X. Negatif 25 tolak 4. Negatif 29. Ni jawapan dia. Untuk soalan macam ni. Ini yang kamu selalu sangkut macam ni nak hilang. Macam mana pecahan nak mati. Pas saya kat sebelah. Bagi je. Matilah dia. Okey. Cikgu nak tengok saya apa cikgu? Boleh. Screenshot. Azrina dia tak tahu ke kelas hari ni? Dia tak ada ni? Mungkin dia ada hal ke cikgu balik kampung ke apa. Itulah dia. Hang tak balik kampung? Saya tak tahu cikgu. Balik Dia balik seronok. Raya sana. Saya balik. Cantik cikgu. Saya kampung balik sini ke cikgu. Jam. Dah start jam dah. Kan? Esok dah start jam. Boleh faham? Boleh. Okey. Yang lain okey ke? Balkis. Okey. Boleh kita terus pergi dekat nombor 7. Gambar dia makin dahsyat Satu-satu kita buat. Dia topik fungsi ni bukan apa. Penting dia kadang-kadang sebab ramai yang bila buat ulang kaji topik fungsi ni dia laju je sikit. Lagi satu saya pentingkan ini sebab apa? Bila kamu exam nanti topik ni kamu akan jumpa dulu. Jadi topik dia akan jadi topik semangat. Kalau tak boleh buat jawab soalan ni, soalan lain rasa macam dah tak boleh jawab semua dah. Tambah Q, HX sama dengan 5 per 3X tolak Q. Ada syarat X tak boleh sama dengan Q per 3. Q per 3. Okey. Dia bagi gambar kat situ. Ada satu gambar. Ada 3 bulatan. Tengok negatif 2 dia bagi kat situ, 3 kemudian 1. Anak panah dia memang kamu trik dia baiknya anak panah dia bagi nampak. Sini G, sini dia bagi H. Tengok. Teknik dia. Ada trik kat situ. Pandai soalan ni. Kan? Jadi macam mana kita nak ambil data dia? Cara kita nak ambil data dia, kita tengok. G3 sama dengan 2. Macam tu cerita tu. Cara dia nampak. Ni G3 sama dengan 2. Tengok anak panah. Anak panah dia bagi. Jadi kita akan ambil G3 sama dengan negatif 2. Ni H3 sama dengan 1. Macam tu. Dia kena tengok anak panah. Begini silap. Dia trik kat situ. Okay. Dapat 2 ekor dia bawa masuk sini. Cikgu, jadi, kalau songsang macam mana cikgu? Kalau apa? Songsang.
Songsang. Songsang maksudnya kalau G songsang dia arah sini sebab dia bagi arah sini. Bila dia bagi anak panah dia kata sini G, maksudnya songsang dia arah macam tu. Ini arah G songsang. Dia lawan arah je macam tu je. Nampak? Dia kena ikut anak panah yang dia bagi. Kadang-kadang kamu tak perasan tu anak panah dia bagi, jaga-jaga anak panah dia. Okey. Boleh Bukan jaga-jaga G3 sama dengan negatif 2 saya masukkan. Maksudnya apa? X saya gantikan dengan 3. Jadi saya G3 adalah apa? P3 tambah Q sama dengan negatif 2. Ni kita akan dapat satu persamaan yang pertama iaitu 3P tambah Q sama dengan negatif 2. Nampak? Kamu tengok gaya dia. Kat sini adalah gaya persamaan serentak. Jadi kita akan buat ni pula. Yang ini H3. H3 sama dengan 1. Kat sini siapa H3? H3 adalah 5 per dengan 3 kali 3 tolak Q. Sama dengan 1. Saya akan selesaikan ni dulu. Dapat Q dulu. 5 sama dengan 9 tolak Q. Saja. Ni trik ni. Salah satu trik buat soalan. 9 dengan Q. Nombor lebih kurang. Dia akan dapat Q sama dengan 9 tolak 5 dapat 4. Okey, bawa Q ke sini. Jadi 3P campur 4 sama dengan negatif 2. 3P sama dengan negatif 6. P dapat negatif 2. Simple. Boleh faham ni cerita ni? Ingat anak panah jaga-jaga. Anak panah maksudnya dari objek ke image. Cikgu yang H tu macam mana cikgu? H ni sama. H3 sama dengan 1. Sama. Nampak? Anak panah, tengok anak panah dia. Bila anak panah macam ni maksudnya H3 sama dengan 1. Dia macam tu. Semua macam tu. G tengok anak panah. Sebab anak panah dia belah sini kita panggil G3 sama dengan negatif 2. Yang tu apa? Oh itu 9. Allah. Okay, dah faham dah cikgu. Yang mana? Yang mana? Ni. Tak saya yang tu Q saya dah confuse lah cikgu pasal 9. Okay, faham dah cikgu. Dah jaga kan. Sebab tu ini salah satu teknik. Orang yang buat soalan ni dia akan bagi nombor-nombor yang mana sama tau. Sama dengan huruf dia. Kan? Q selalunya jumpa. Okey. Jadi dah dapat P dengan Q. Ungkapkan bagi fungsi yang memertakan objek negatif 2 kepada negatif 1. Okey. Negatif 2 kepada negatif 1. Siapakah dia? Nampak? Bila kita nak buat negatif 2 kepada negatif 1, cara dia adalah kita buat fungsi dia, kita panggil fungsi dia siapa dulu. Dia macam ni. Contoh saya bagi formula. Nanti kamu lupa. Cerita dia. Okey. Katakan yang ini X. Yang ini Y. Yang ini Z. Contoh. Dia buat anak panah sama macam ni. Anak panah sama. Biasanya soalan exam macam ni. Ni kibat dia ubah anak panah je. Yang ini F. Yang ini G. Ni kita faham cerita dia. Kan? Yang pertama daripada yang ini. Formula dia adalah Fx. Sama dengan Y. Kena hati-hati tu. Tengok. Okey. Lagi satu apa? Fx sama dengan Y. Gy sama dengan Z. Gy sama dengan Z. Macam tu. Okey. Gfx sama dengan Z. Dia cara dia. Gf jumpa X baru sama dengan Z. Itu cerita dia. Baru orang boleh faham. Ini kena ingat ni. Ambil gambar. Dia bukan dia ni baru sama dengan ni. Dia maksudnya dia ambil daripada siapa? Kat mana ujung dia. Contoh macam ni dia kata memertakan negatif 2 kepada 1. Jadi kita akan ambil dari sini. Jadi kita akan ambil apa? H ni kena ambil apa? Kita tak boleh ambil G, kita kena ambil anak panah sama arah dia. Jadi H G songsang. Macam tu. Baru jadi cerita dia. Ni kena faham cerita tu. Ni kena faham ni baru boleh buat jawab ni. So jawapan dia tu, dia ungkapkan satu fungsi, dia bukan ada jalan kerja pun. Dia B. Jawapan B. Dia terus dapat jawapan kita apa? H G songsang negatif 2 sama dengan 1. Ni cerita dia. Faham tak ni cerita ni?
Hafal ni Ni hafal. Cikgu yang FX tu tak songsang tak cikgu? Mana? Yang ni. Yang kan? cikgu kata nak cari Z tu kan GF songsang. Oh, yang ni tak ada cikgu. songsang. Tak ada songsang sebab saya buat anak panah sama. Ni formula dia. Anak panah. Ya. Okay. Formula yang ni formula dia anak panah mesti arah sama. Okey. Nampak? Kalau soalan ni dia trik, dia bagi arah tak sama. Kita kena samakan. Sebab tu dia keluar G songsang. Okey. Sebab formula dia mesti syarat dia mesti anak panah mesti sama dulu. Cikgu, kalau FGX macam mana cikgu? FGX. FGX tak ada. Tak ada. Untuk soalan ni tak ada, Syafiqah. Untuk soalan ni. FGX tak ada. Sebab apa FGX tak ada? Sebab GX tak ada. Dia tak ada GX. Dia tak ada GX. Sebab sini Y. Itu cerita dia. Nampak? Kecuali sini dia akan buat benda lain lah, baru kita boleh buat. Dia payah sikit cerita dia kat sini. Cikgu. Ya. Kalau yang belasannya GH tu kan. Kalau G H songsang 1 -2. G H songsang kan. Sebab H anak panah tak sama. 1 -2. Betul? Okey. Tapi yang itu kita memetakan 1 ke -2. Betul? Jadi dia jadi terbalik. Tak apa, tak ada masalah. Sama kat cerita dia. Asalkan syarat dia apa? Anak panah dia kena sama. Faham? Macam tu. Yang ni yang trik dia. Trik. Padahal soalan dia simple je. Tapi ramai yang tengok macam mana nak buat cikgu. Nak kira macam mana nak buat benda ni. Tak boleh nak kira. Sebab benda ni tak boleh nak kira. Dia knowledge. Dia terus buat. Dan kalau kita nak test boleh lah. Kita boleh test masuk kat sini. Kan? Kita masukkan dekat songsang. Kita buat songsang, masuk, uji. Dia akan dapat jawapan balik. Itu kalau kita buat ujian. Kita dapat lah. Okay? Boleh Ni ingat ni. Ni penting ni. Okay. Kejap. Ada satu lagi benda kat sini yang saya nak bagi tahu kamu. Sekejap tadi. Apa yang tadi Syafiqah tanya? GX kan Syafiqah? FGX. GX. FGX. FGX tak ada Syafiqah. FGX tak ada. Tapi kalau contoh nak cari GX. Contoh kat soalan ni. Kan? Dia bagi macam ni. Nak cari GX. GX boleh. Tapi kalau dapat GX bolehlah cari FGX. Betul tak? Panjang cerita dia Syafiqah. Sebenarnya kita boleh cari juga GX. Sebab Y ni adalah satu pun boleh ubah. Sepatutnya semuanya dalam huruf X. Sampai ke ujung huruf X. Saya letak je Y. Contoh kalau dalam soalan macam ni lah dia bagi. Maksudnya sini pun ada huruf X, sini pun ada huruf X. Fungsi dia semua ada huruf X. Dan kalau contoh soalan ni dia bagi macam ni, dia suruh cari juga GX. Kamu kena gunakan yang tadi tu. GX sama dengan kita ada GF kat sini. GF. Jadi GF F songsang. Kena buat yang ini Syafiqah. Kena buat fungsi gubahan tadi. Kan? Jadi GX adalah sama dengan GF dengan F songsang. Sebab daripada sini kita hanya ada GF dan F saja. Daripada gambar rajah kita tak akan dapat. Kita tak dapat GX daripada gambar rajah secara terus. Boleh? Faham tak si cerita ni? Tak faham cikgu. Yang ni? Yang mula-mula tadi, sebelum tadi. Yang kita buat fungsi dua tu. Jadi kalau nak buat ni kamu kena tengok sini. Tengok sini. Yang kita ada adalah Fx dengan GFx. Nampak? Jadi yang kita nak cari GX, kita akan pakai dua ni. Lepas tu kita keluarkan formula tu. GX sama dengan GF kahwin dengan F inverse. Yang mana tadi? Sebelum ni. Yang ni. Oh, sebab nak matikan F kan cikgu? Nak matikan. Dia pakai formula ni. Yang ni pernah saya pernah jumpa tapi jaranglah jumpa. Sebab kalau soalan yang ambil daripada nombor daripada gambar rajah memang tak ada sebab tak wujud. Benda ni G pergi ke X terus dia tak wujud. Kan? Tapi dia kena melalui jalan tu, kita boleh kira jalan tu. Jalan tu boleh dikira dengan cara ini. Ini jalan untuk pengiraan kalau nak dapat GX daripada gambar rajah FG macam ni. Okey. Ini soalan ni
kalau jumpa macam tu, ingat lebih kurang lah kan. Silap-silap. Dahsyat kalau boleh jawab dalam exam. Okay. Kita tengok nombor berapa ni? Nombor 8. Nombor 8 pula. Okay. Okey, nombor 8 di sini. Diberi fungsi hx sama dengan 4x tolak 3 dan fx sama dengan 9 per dengan ax tambah b. Yang mana dia bagi syarat x tak sama dengan negatif b per a. Okey, dan dibagi hf3 sama dengan kosong. Ungkapkan B dalam sebutan A. Dia punya cerita. Nampak? Jadi kat mana dia punya main kita kat sini? Dalam soalan ni, main kita sini ni sebenarnya. Sebab yang ini dia dah combinekan dua-dua orang ni. Kan? Tapi macam mana kita nak buat? Kita boleh buat dua kaedah. Satu kaedah kita gunakan yang saya cerita tadi, samakan dan bandingkan. Samakan dan bandingkan. Jadi saya akan pergi buat kat sini. Saya akan pergi buat HF3. Menggunakan H dan F. Ini saya tak usik lagi. Ini maksudnya kita pagar kat sini. Kau tunggu situ. Kan? Jadi apa HF3? HF3 paling senang. Kita pergi buat saja. Masukkan saja F ni ke dalam ni. F3 ke dalam ni masukkan. Jadi dia akan jadi situ. Saya akan buka H dulu. 4 buka tolak 3. Besar buka dia sebab ramai nak masuk ni. Okey. Yang masuk tu pula dah tak ada X sebab dah ganti dengan 3. Jadi 9 per dengan 3A campur B. Dia tak ada X lah. Sebab apa? Sini dah tak ada X. Dah ganti 3. Masuk. Dan kita hanya perlu selesaikan ni. Tak payah selesai sini. Sebab apa? Kita boleh compare dah. Jadi kita akan, ni dah dapat HF3. Ni HF3 sama dengan kosong. Jadi mamat ni semua adalah sama dengan kosong. Jadi kita boleh buat kesimpulan kita kat bawah. Maka ni jumpa ni adalah 36. Per dengan 3A campur B tolak 3 sama dengan kosong. Terus. Ni sama dah. Selesaikan ni mudah. Jadi 36 per dengan 3A campur B sama dengan 3. Naik atas, dia akan jadi 36 sama dengan 9A campur dengan 3B. Soalan nak, dia kata apa? Ungkapkan B. Ungkapkan B. Patah balik 9 ni kan. Okay. Jadi 36 tolak 9A sama dengan 3B. Jadi B sama dengan, bahagi semua dengan 3, dapatlah 112 tolak 3A. Itu jawapan. B sama dengan 12 tolak 3A. Okey. Saya stop sini dulu. Ada soalan? Macam mana? Okey. Boleh fahamkah cerita dia sini? Boleh juga boleh. Boleh. Boleh boleh kita terus jawapan soalan ni. Soalan dia minta apa? H kuasa 2X. H kuasa 2X. H kuasa 2X senang je sebab tak ada kaitan pun dengan F tu. Jadi kita boleh buat situ. Tarik sini je lah. H square X sama dengan H X. H maksudnya H masuk dalam H. Jadi 4 buka tolak 3. Dia sendiri masuk. 4x tolak 3. Dia buka, dia masuk sendiri. Dapat 16x tolak 12 tolak 3 sama dengan 16x tolak 15. Soalan dia mudah je kat situ. Okey. Saya akan teruskan. Ni sedang ni okey dah. Tak ada masalah kan. Nombor 9 terus Okey. Pergi dekat nombor 9 kat situ.
Nombor 9, soalan dia tanya diberi diberi fungsi Q, jarang kita jumpa fungsi Q ni, sama dengan 5 per X tolak 2. X tak boleh sama dengan 2. Dan juga P terus tukar jadi kurungan. PX sama dengan NX kuasa 2 tolak 1. Okey. Soalan yang pertama, dia minta kat situ adalah cari nilai N jika PQ3 sama dengan 14. Ini substitute saja. Cuma kat sini saya beritahu kamu, untuk dapatkan macam ni, kita buat Q3 siap dulu. Kan? Q3 kita boleh dapat siap. Tak payah kita masukkan ramai-ramai pening kepala situ. Jadi saya akan buat Q3 sama dengan 5 per 3 tolak 2 dapat 5. Senang. Jadi kat sini adalah P5 sama dengan 14. Kan dah jadi mudah cerita dia sikit. Jadi kita masukkan je lah. P5 adalah N 5 kuasa 2 tolak 1 sama dengan 14. Macam tu. Jadi kita akan dapat 25N sama dengan 15. N sama dengan 15 bagi 25 maksudnya 3 per 5. Dia boleh kita kira siap-siap supaya sini tak kelang kabut. Okey. Ini yang saya rasa boleh kot, ni mudah je kan. Nombor 2. Ungkapkan Q kuasa 2 X dalam bentuk. Dia bagi. Jadi sama macam tadi . Dia nak apa? Q kuasa 2X sama dengan Q. Tiba-tiba jadi G pula Q ni. QX. Q masuk dalam Q. Kita buka Q. Kita masuk Q kat bawah. Dia buka. Dia masuk. Cerita macam tu tadi kan. Jadi kat sini kita masukkan kat sini siapa? 5 per X tolak 2. Dia kes dia sama sebenarnya. Bila kamu nak hilangkan X tolak 2 ni, kita kena pass kepada orang lain. Masalahnya dia ada kat bawah aja. Bila dia ada kat bawah aja, dia pass kat sini, di sini pun dapat juga. Itu dalam matematik. Di dalam konsep pecahan. Konsep pecahan ni belajar bila? Belajar skor rendah saja. Cuma beza dia bawah ni nombor. Nombor. Dulu nombor. Dia tak ada unknown. Tapi konsep sama. Dia akan jadi sama. Jadi kita akan dapat terus jawapan dia kat situ. Kita akan dapat 5X tolak 2 per dengan 5 tolak 2X tolak 2. Nampak? Dua-dua orang ni dapat benda ni. Dia seorang je hilang. Jadi yang tinggal kat sini jawapan kita adalah 5X tolak 10 per dengan dia nak apa tu susunan dia? K kat depan betul. 5 campur 2, 7. Betul? Mana 2 ni? 4. Saya buat satu-satu lah. Nanti salah. Tolak 2X campur 4. Buat pelan-pelan. 5X tolak 10 per 9 tolak 2X. Itu soalan dia nak nampak. Bentuk dia dah cantik dah. Ini kena faham konsep ni. Ini konsep cerita dia menyelesaikan pecahan. Dalam algebra. Sama konsep dia. Ni saya ingat dulu belajar, saya ajar budak skor rendah dulu. Skor rendah macam mana nak buat 3 per dengan 1 per 2. Kemudian kat sini campur 5. Macam mana nak buat benda ni. Kan pening budak-budak. Ambil 2 ni, pergi sini dah. Siap, settle yang kerja. Jawapan akan jadi apa? 6 per dengan 11. Settle. Ambil kalkulator. Ini skor rendah. Ini admat. Sama. Konsep yang sama digunakan. Okey? Boleh faham? Okey. Boleh Boleh? Intan? Boleh Intan? Intan saya boleh tengok hari ni. Boleh okey. Okay, kita terus pergi B kan? Tengok soalan B. Mana soalan B saya letak sini?
Okey, untuk soalan B pula, dia minta nombor 9B kat sini. Fungsi G ditarifkan oleh Gx sama dengan X tambah 3. Fungsi F pula berkeadaan bahawa Fg X sama dengan X kuasa 2 campur 6X campur 7. Cari F, tak ada masalah. Kita ada formula kita. Nampak benda ni? Terus formula kita jadi apa? Fx sama dengan Fg matikan G. Kan? Ini maksudnya G inverse masuk dalam Fg. Cuma masalah kita algebra lah sikit sebab dia masuk dua tempat. Fg kita ada dua tempat. Tempat yang pertama ada kuasa 2 campur 6 buka lagi campur 7. Yang masuk pula adalah apa? G songsang. G songsang pun senang. X tambah 3. Tukar jadi X tolak 3. Dah, kembangkan. X kuasa 2 tolak dengan 6X campur dengan 9. Campur dengan 6X tolak dengan 18 campur dengan 7. Algebra kalau kamu laju, alhamdulillah dia akan senang. Ni mati ni. Tang mati. Tinggal X kuasa 2. 9, 7, 16. 16 tolak 18 negatif 2. Simple je. Boleh? Dah faham formula ni kan? Formula tu banyak guna sebenarnya. Sebab dia antara yang paling susah nak faham. Tapi bila kamu ingat formula ni, dia jadi sangat mudah sebenarnya. Okey, kita tengok nombor 10. 10. Teruskan Nombor 10 tak muat tu. Saya baru nak sambung, tak muat. Saya tengok sebab ada apa? Ada banyak pecahan dia kan. Okey, nombor 10 kat situ. Satu fungsi ditarifkan oleh Hx sama dengan K tolak X per dengan 5 campur dengan 2X. Bagi semua nilai X kecuali X sama dengan P. Kecuali X sama dengan P maksudnya simbol dia macam ni. Kecuali. Dia guna perkataan kecuali. Dengan keadaan K adalah formula, tentukan nilai P. Ni bonus. Tadi kita dah jawab. Jadi 5 campur 2P sama dengan 0. 2P sama dengan negatif 5. P sama dengan negatif 5 per 2. Gitu saja. B. H songsang 2. Bukan. Nombor 4 pula. Diberi 1 dipetakan kepada dirinya sendiri di bawah fungsi H. Okey. 1 dipetakan kepada dirinya sendiri. Apa maksud dia? F1. Fungsi H. H1 sama dengan 1. Ini maksudnya dipetakan kepada diri sendiri. Dia objek, dia image. Okey. Jadi kita gantikan masuk, kita akan dapat nilai K. Siapakah H1? K tolak 1 per dengan 5 campur 2. Nampak? K tolak 1 sama dengan 7. K sama dengan 8. Dapat K. Ini formula kena ingat ni. Ini nak maksudnya dipetakan pada diri sendiri. Formula kita sebenarnya adalah Fx is equal to X. Ini adalah mapping onto itself. Dipetakan kepada diri sendiri kan. Okey. Nilai bagi H negatif 1 2. Bila kita dah ada H yang sebenar, nak cari H songsang, dia ada dua cara. Contoh ini B2 B2 ada dua cara. Saya tunjuk dua-dua cara kamu. Cara yang pertama adalah kita pergi buat kat situ. Hx kita adalah dah ada K 8 tolak X per 2X campur 5. Alamak, saya tukar terbalik jadi tak apa. Tak ada masalah. Langkah pertama, bila dia minta soalan kata H negatif 1 2, pelajar pergi buat songsang dulu baru ganti 2. Boleh, tak ada masalah. Kan? Buat songsang dulu. Biasanya kalau buat songsang gunakan let Y tu. Y sama dengan 8 tolak X per 2X campur 5. Kemudian pindah 2XY campur 5Y sama dengan 8 tolak X. Kan? Kemudian kita kumpulkan X 2XY campur X sama dengan 8 tolak 5Y. Kemudian fakturkan X keluar 2Y campur 1 sama dengan
8 tolak 5Y. X sama dengan 8 tolak 5Y per dengan 2Y campur 1. Ini baru dapat dia punya songsang. Kan? Jadi H negatif 1X sama dengan 8 tolak 5X per dengan 2X campur 1. Ini satu style. Lepas tu baru pergi buat H2. H negatif 1, 2 sama dengan 8 tolak 5 kali 2 per dengan 2 kali 2 campur 1. Dapat jawapan kat situ. Negatif 2 per dengan 5. Nampak dalam kerja dia. Okey. Itu cara yang pertama. Cari songsang dulu baru letak. Cara yang kedua, yang ni yang saya selalu ajar pelajar. Kalau kamu jumpa songsang, ada nombor, kamu boleh terus buat samakan saja. Samakan maksudnya ambil nombor ni dengan nombor ni. Nombor ni dengan nombor ni. Maksudnya 8 tolak X per dengan 2X campur 5 sama dengan 2. Selesaikan saja. Dia akan dapat 8 tolak X. Lebih kurang jalan kerja ni. Kita akan dapat 4X campur 10. Kita akan dapat kat situ 5X. Ini akan dapat negatif 2. X sama dengan negatif 2 per 5. Oleh sebab itu, H negatif 1, 2 sama dengan negatif 2 per 5. Dia sama. Dia tak ada lagi. Songsang ada nombor boleh disamakan. Okey. Ini cara yang pertama. Ini cara yang kedua. Dia ada lagi kurang ajar. Cara ketiga. Ada gangster lagi. Kan? Ada lagi gangster pada ni sebenarnya. Kan? Tak apa. Tak apa. Kita tunjuk je. Tak apa. Kan? Untuk satu lagi kaedah. Kaedah yang ketiga. HX sama dengan 8 tolak X. Dengan saya susun lebih cantik kat sini. 5 campur 2X. Sebab tu ada sebab dia susun bermula macam tu. Okay. Untuk kaedah ni apa kita buat? Kita boleh kekalkan. Contoh saya boleh kekalkan yang ini. X yang bawah kekal, yang atas nombor. Ni kekal. Yang kita buat apa ni? Untuk buat dia punya songsang. Kan? Jadi songsang kita akan jadi H negatif 1X. Kita akan jadi 8 kekal, 2X kekal. Yang dua orang lagi ditukar tempat. Ditukar tempat macam mana? 5 akan naik atas. Tolak 5X. Nampak? 1X1. Nombor 1 akan turun bawah. 1 akan turun ke bawah. Kan? Saya lupa. Dia naik atas ni dia akan tukar simbol. Positif akan tukar pergi naik jadi negatif. Negatif akan turun jadi positif. Tak ada masalah. Sini akan jadi 1 tambah. Dia akan dapat kat sini terus. Sini dia bypass semua ni pergi sini. Ni sampai sini. Nampak? Konsep dia apa? Dia akan ambil nombor yang kat atas, unknown kat bawah, kekal. Yang dua orang lagi akan tukar tempat, tukar simbol. X tetap tidak berubah. X tetap X. Dapat songsang. Lepas tu gantikan saja. H negatif 1, 2. Dapat terus 8 tolak 5 kali 2 per dengan 1 tambah 2 kali 2 akan dapat negatif 2 per 5 juga. 3 cara ni. Kita dalam exam, janganlah buat 3-3. Pilihlah mana kamu rasa macam okey. Tapi saya cadangkanlah. Kalau kamu jumpa songsang ada nombor, yang tengah ni yang terbaik. Dia boleh buat untuk semua keadaan. Ni. Bagilah apa pun. Kuasa 2 pun dia layan. Tak ada hal. Kan? Bayangkan kalau kau bagi kuasa 2. Kan? Soalan kuasa 2, nak buat songsang macam mana? Tak boleh buat songsang. Tapi bila guna teknik ni dia boleh layan. Dia boleh dapat jawapan. Dia seorang je. Salah satu teknik dia dapat untuk semua keadaan. Okey. Nombor 3, nilai X yang satu lagi yang dipetakan kepada dirinya sendiri. Ini nilai X satu lagi yang dipetakan kepada dirinya sendiri. Saya atas ni. Saya nak buat sindihan ni. Boleh kot. Tutup ni kejap. Okey. Nilai X yang dipetakan pada nilai diri sendiri adalah Hx sama dengan X. Hx sama dengan X kat sini. Jadi kita akan buat semula benda ni sebab kita dah ada nilai K. Jadi nilai K kita adalah 8. Jadi 8 tolak X per
2x campur 5 sama dengan x. Di soalan ni sebenarnya dia akan jadi kuadratik. 8 tolak x sama dengan 2x kuasa 2 campur 5x. Jadikan dia general form. 2x kuasa 2 campur 5 campur 1 campur 6x. 8 pindah tolak 8 sama dengan kosong. Ambil kalkulator, kamu faktor. Bila kamu faktor, kamu akan dapat jawapan. Salah satu jawapan kamu mesti 1 sebab dia dah bagi jawapan dah. Dan nombor satu lagi. Kan? Dan nombor satu lagi berapa? 4. 4. Betul ke? 4 kan negatif 4. Negatif 4. Jadi jawapan kita, siapa X seorang lagi? X seorang lagi adalah negatif 4. Nampak? Faham tak ni? Cerita-cerita ni. Boleh? Pernah jumpa ke soalan? Sikit-sikit boleh. Boleh Boleh jumpa. Pernah jumpa soalan-soalan macam ni? Kan? Ini biasanya soalan favorite juga, iaitu memetakan kepada dirinya sendiri. Okey? Kita tengok satu lagi. Nombor 11. Ni nombor 11 ni. Yang ni macam tadilah. Tadi kita dah explain benda ni. Jadi benda ni akan nampak dengan lebih jelas. Sebab apa? Dia dah guna fungsi X semua, nampak tau. Dia ada jawapan tadi, nombor-nombor ni X semua X. Nampak kan? Nombor 11. Jadi yang tadi yang kita bincang tadi akan nampak dengan lebih jelas bila kita buat soalan ni. Dia bagi bulatan ada 3 juga. Yang ujung X, yang ini adalah 3 tolak 2x. Yang ini dia bagi apa? 7/6 tolak 4x. Anak panah dia ke sini seorang. Anak panah dia ke sini seorang. Ini dia bagi tahu apa? V, ini W. Okey. Yang ni P, Q, R. Okey. Rajah menunjukkan fungsi V yang memetakan set P kepada set Q. Set P kepada set Q. Kenapa anak panah dia salah? Ni salah anak panah dah ni. Salah anak panah. Dia bagi tahu lain. Dia kata fungsi V memetakan set P kepada set Q. Dia bagi anak panah arah sini. Betul kan? Anak panah salah kot. Sebab dia print sama yang tadi gambar. Okey, nanti kita boleh check lah. Tak ada masalah. Kan? Okey. Dan fungsi W yang memetakan Q kepada R ni betul. V patutnya memetakan P kepada Q. Dia kata P kepada Q macam ni. Anak panah ke sini. Betulkan anak panah dia. Okay. Cari dalam sebutan X fungsi memetakan set Q kepada set P. Set Q kepada set P. Jadi sebelum tu kita keluarkan siapakah V. Vx adalah sama dengan 3 tolak 2x. Okay. Jadi bila dia minta Q kepada P, maksudnya yang kita kena buat dia adalah sebaliknya. Sebaliknya adalah kita panggil dia V songsang. V songsang adalah apa? X tolak 3 per dengan negatif 2. Cantikkan jawapan, dia akan jadi 3 tolak X per 2. Negatif ni buang, tukar simbol. Ini jawapan kita untuk soalan pertama yang memetakan Q kepada P. Dengan syarat jawab soalan dia tu dia bagi tahu kamu tukar anak panah. Okey. Kemudian dia bagi tahu kat situ yang memetakan P kepada R. Memetakan P kepada R. Siapa yang memetakan ni terus sini. Yang ni kita panggil dia fungsi dia apa? Okey. Sini nombor 2. P kepada R. Ini objek, ini image. Ini kita panggil dia WVX. WVX. Ini. Fungsi yang memetakan. Dia tak suruh cari fungsi ke? Dalam sebutan X. Fungsi yang memetakan. Okey. Jadi WVX terus ni. Okey. Dia bagi ni. Yang ni yang pelik kenapa dia bagi minta lagi. WVX sama dengan 7/6 tolak 4x.
Lepas tu soalan dia minta apa? WX. Betul-betul cerita dia. Jadi nombor 3 baru dia minta WX. Okey. Jadi WX macam mana dapat? WX kena guna 2 ekor ni. WX kita akan ambil pada WV. Hilangkan V dengan cara letak V inverse pakai formula tadi. Kan? Jadi kita akan dapat jawapan kat sini adalah WV V inverse masuk. Ni 7 per dengan 6 tolak 4 dekat X ni songsang masuk. 3 tolak X per 2. Okey. Kat sini memang saya dah ajar kamu pecahan tadi. Tapi ingat kalau boleh potong-potong dulu. Jangan tak potong pula. 4 dengan 2 ni boleh potong. Tinggal 2. Jadi kita akan dapat jawapan kita 7 per 6 tolak 6 campur 2X. Jawapan yang tinggal adalah 7 per 2X. Itu kita punya WX. Okey? Boleh. Kalau kamu nak test, kamu boleh buat WV. Pergi buat WV, dapat tak ni? Boleh test. Itu kita boleh semak macam tu. Okey? Cikgu. Ya. Nak tanya siapa cikgu? Boleh, boleh. WVX, arrow dia pergi belah kanan sudah jadi 7 per 6 tolak 4X. Cikgu betul kan? VX, arrow pergi belah kanan. Kenapa dia jadi songsang cikgu? Mana-mana? Yang ni saya betulkan anak panah dia. Kenapa dia jadi songsang cikgu? Jadi songsang mana ni? Yang ni? Apa benda yang mana? Yang ni? Formula dia. Ini sebab soalan dia nak cari WX. WX tak boleh cari kat gambar. Kena pakai formula. Tak cikgu, maksud saya cikgu. Yang WVX, dia dapat 7 per 6 tolak 4X kan cikgu? Ni. Dapat tu. Tapi tu kenapa VX dia dapat songsang cikgu? VX tu nombor 1. VX ni bukan. Sebab nombor 1 ni, soalan dia tanya memetakan Q kepada P. Tak ada kaitan dengan dia orang ni. Okey. Soalan yang pertama tu dia tanya apakah fungsi yang memetakan Q kepada P. Selepas kita betulkan anak panah yang asal ni lah kan. Sebab asal dia beritahu fungsi V adalah yang memetakan P kepada Q. Nampak? V P kepada Q. Dia tanya Q kepada P. Jadi Q kepada P adalah apa? Songsang. Terbalik soalan dia lain. Kalau dia kata P dipetakan pada Q baru dia tak jadi songsang cikgu. P kepada Q sebab dia bagi. Dia kata V adalah yang memetakan P kepada Q. Jadi kita kena anggap V adalah P kepada Q. Dia tak songsang lah. Saya dah faham dah cikgu. Saya salah tengok cikgu. Betul. Sebab soalan ni pun dia ada silap. Dia pergi anak panah ada silap. Kenapa? Jadi kena tengok bila kita baca. Kalau kamu dalam SPM, dalam exam, kalau kamu jumpa soalan macam ni, yang konflik macam ni, angkat tangan. Jangan takut. Minta tanya cikgu. Tak kisahlah yang jaga exam kamu tu. Kadang-kadang bukan cikgu MAT pun. Tapi sebab bila ada masalah macam tu, dia kena rujuk pada cikgu MAT semula. Kan? Jangan takut tanya. Contoh kamu jumpa macam cikgu, rasa macam salah soalan ni, anak panah ni salah ni. Boleh tak tanya cikgu MAT? Yang jaga tu cikgu BM. Exam. Kena guna. Time exam tu kena. Okay? Confirmkan. Jadi cikgu tu akan pergi rujuk pada cikgu MAT. Masa cikgu tu pergi rujuk pada cikgu MAT, kelas tak ada orang jaga. Tiru lah. Okay? Tak apa. Cerita lain jadi. Kan? Habis korang pergi buat pula yang belakang tu. So, korang bukan boleh harap ingat. Ayat yang belakang pergi ambil. Okay? Tak apa. B. Nilai X dengan keadaan V WX sama dengan 8. Okey. Kat sini tak ada VW tau. Kita kena cari VW dulu. Apa VW? W masuk ke dalam V. V buka. V buka sama dengan 8. Nampak? Kan? Siapa yang masuk ke dalam ni? W masuk. Mana W ni? Dia masuk. Mati. Tang mati. Okay, yang tinggal adalah negatif 7 per X sama dengan 8, 3 pindah.
Senang kita tukar tempat. Jadi bila kita tukar tempat, kita akan dapat jawapan kita X sama dengan -7/5. Siap. Boleh faham? Tengok betul-betul. Boleh cikgu, boleh. Boleh? Okey, banyak lagi ni. Satu topik. Ini baru fungsi ni. Berjela lagi. Banyak lagi ni. Kan? Tapi saya rasa saya dah sempatlah cover untuk basic kamu. Dan soalan-soalan dia tu kamu dah boleh nampak dah. Sebenarnya boleh buat dah. InsyaAllah. Kamu boleh try lah. Nombor 12 sampai nombor berapa tu? Nombor 12 sampai nombor 20. 20 soalan sampai nombor 12 sampai 20 bolehlah kamu try pelan-pelan, tak apa. Kan? Dan macam biasalah kalau ada sangkut ke apa, nak tanya, nak confirmkan dengan saya ke, kamu boleh minta, boleh WhatsApp saya tanya betul tak saya buat, cikgu boleh, tak ada masalah. Kan? Cuma mungkin saya ambil masa untuk semak, itu saja. Okey. Jadi untuk malam ni sampai sini dulu. Kan? InsyaAllah minggu depan. Tapi saya akan pakai modul ni sampai habis. Jadi kalau kamu sempat buat dulu, tengok, try macam mana, cuba buat dulu, insya-Allah lebih mudah nanti kita bincang. Lagi laju sebab kita nak bincang banyak juga soalan ni. Sekurang-kurangnya sampai bulan hujung tahun ni final exam kamu lah, final exam bila? Syafiqah, bulan 11 ni final exam ke? Udah final exam dah? Itulah risau. Awalnya final exam. Awal betul final exam. Kan? Okay, ada cikgu subjek lain dia dah siap masuk syllabus form 5 lah cikgu. Ya ke? Risau. Tak apa. Kita buat takat mana boleh lah. Kita macam saya mungkin sentuh-sentuh basic, kamu try lah buat lebih-lebih tu. Kan? Sebab kamu tengok soalan dia awal-awal dia semua basic, yang kemudian ni dia dah refer balik yang awal. Dia patah balik, dia guna untuk jawab soalan seterusnya. Okey? Boleh kena suruh sikit, lebih sikit, WhatsApp saya. Cuba jawab, WhatsApp. Tak tahu pun tak apa. Tanya. Okey, satu-satu. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Minggu depan apa Ahmad Rajin? Hari Selasa juga Ahmad Rajin Hari Jumaat saya tak ada Ahmad Rajin. Sama time juga cikgu. Sama time, saya 8.30. Senang. Relax sikit. Kan? Dia lebih sikit, dapat 1 jam setengah. Senang sikit. Banyak agak boleh kita bincang lebih sikit. Okey? Nanti kita jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Semoga anda semua akan terus berjaya. InsyaAllah. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih cikgu. Baik. Terima kasih cikgu. Cikgu nak tanya yang apa nama bab last kali tu macam mana nanti? Kan vektor. Bab last kali kita tak habis lagi pun. Tak habis lagi. Tak apa, nanti kamu macam mana nanti kita tengoklah macam mana. Kita boleh skip nanti. Boleh sebab. Tapi kalau kamu ada latihan buat, tanya saya, tanya terus direct je. Okey. Tak sebab part-part yang kita dah belajar tu InsyaAllah saya bolehlah juga jawab. Tapi part yang belum belajar tu the bar saya nak jawab. Tak apa, tengok modul ni. Modul ni ada contoh soalan exam banyak. Okay. Tengok modul ni. Lepas tu boleh kalau kamu nak exam, kamu terus pergi tengok, try buat, tanya terus saya. Alright, cikgu. Okay, baik. Thank you. Sama-sama.